Assalamualaikum and selamat datang ke Hey Shadows Channel. Seperti mana yang korang tahu, Hey Shadows Channel banyak berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright, and also dalam Hey Shadows Channel aku ada satu segmen yang berasingan daripada 3 kategori tadi tu. Okay, segmen ni lebih berkenaan dengan kisah-kisah sihir. Fokus dia kat situ je, kisah sihir. Alright, and setelah sekian lama aku tak buat kisah sihir, akhirnya pada malam ni, pada hari ni, pada video kali ni, boy, aku akan berkongsikan dengan korang kisah sihir. Yes, so hari ni korang berada di dalam satu segmen kisah sihir di mana aku akan berkongsikan dengan korang pengalaman-pengalaman orang yang terkena sihir ini ataupun jenis-jenis sihir yang ada kat luar sana. And seperti biasa dalam segmen kisah sihir ni, aku akan sentiasa membuat satu disclaimer di mana kisah sihir ni diwujudkan di channel aku bertujuan untuk memberi kesedaran kepada kita semua yang dekat luar sana betapa bahayanya sihir, and especially kita yang beragama Islam, kita harus menjauhi daripada sihir. Yes, kita jangan mendekati, terfikir ataupun apa-apa sekalipun lah pasal sihir ni. And moga kita sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada ancaman-ancaman especially berkenaan dengan sihir. So sebelum aku memulakan kisah aku pada hari ini, yes, minggu lepas aku tak dapat bukan menjayakan. Aku tak dapat nak berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram ke apa sebab minggu lepas aku terlalu busy dengan persediaan PRU15. Sekarang ni waktu video ni tengah shoot, kita masih tiada lagi Perdana Menteri. Masih dibahaskan siapakah Perdana Menteri kita yang baru. Katakanlah time video ni keluar Perdana Menteri kita dah ada ke apa, aku ingin mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri kita yang akan menguruskan negara kita dan kerajaannya. Alright, moga semua urusan dipermudahkan, and kita sebagai rakyat semua, aku minta korang agar, aku tahu ada orang yang tak setujulah apalah, kalau katalah sekalipun, kita just jangan terlalu orang kata over lah dengan tindakan-tindakan kita. Right, bukan nak kata kita just terima apa saja. Yes, kita kena lawan benda yang tak betul ataupun apa-apa sekalipun lah. Aku tak nak bahas banyak sangat pasal benda politik ni, tapi moga kita sentiasa berada di dalam negara yang aman dan damai. Alright, itu saja yang bagi aku benda yang paling penting lah bila hidup ataupun tinggal di sesebuah negara tersebut. Okey, so tanpa membuang masa lagi, kisah pada hari ini berkenaan dengan seorang gadis yang bernama Sapura. Dia mengalami satu pengalaman yang boleh dikatakan agak menyeramkan dan agak tragis bagi diri dia. Sehingga kan dia ibarat macam trauma dengan insiden tersebut, tapi alhamdulillah selepas diubati and everything, dia pulih, tapi kenangan tersebut menjadi satu kenangan yang pahit buat diri Sapura. So kalau korang nak tahu kisah apa yang aku bakal kongsikan dengan korang pada hari ini, tanpa membuang masa, let's jom. So, kisah sihir yang bakal aku kongsikan dengan korang pada hari ini berkenaan dengan satu sihir yang diberi nama sihir Arjunun. So, sihir Arjunun ni merupakan sejenis sihir yang dilakukan kepada seseorang dengan niat untuk membuat seseorang itu menjadi gila. Sampai macam tu sekali. So, macam biasalah, korang tahu sihir ni dia ada macam-macam lah. Ada jenis yang tahap biasa-biasa, sekadar menakut-nakutkan, sampailah ke level ekstrim yang sampai boleh mencederakan seseorang daripada tak kisahlah santau ke apa ke. Tapi sihir pada hari ni yang bakal kongsikan dengan korang berkenaan dengan sihir Arjunun. So dikatakan sihir Arjunun ni dia ada peringkat-peringkat dia, dari tahap awal, dari consider macam stage 1 lah, sampailah ke ekstrim punya peringkat lah. Alright, so basically sihir Arjunun ni apa akan berlaku pada awalnya, dia akan membuat seseorang itu macam mudah lupa, hilang ingatan dan macam-macam lagi lah. Basic yang benda-benda simple. Dia bermain dengan otak. Senang cerita macam tu, dia bermain dengan otak. Sampailah satu tahap tu di mana orang yang terkena sihir tersebut akan start melihat benda-benda seperti makhluk-makhluk halus ataupun berada dalam dunia dia sendiri, demensia, and then start bermimpi benda-benda pelik. Sampailah satu tahap di mana otak dia sendiri tak boleh handle, dia menjadi gila kalau tak berubat.
Alright. And benda paling ekstrim lah, aku tak tahu betul ke tak, yang diberitahu kepada aku is that benda ni kalau katakan dia tak kontrol ataupun tak berubat lah, senang cerita tak berubat lah, okay, dari stage-stage yang peringkat-peringkat time dia nak jadi gila tu, boleh memudaratkan sampai tahap ia boleh membawa maut. Yes, bila berkaitan dengan sihir ni, tak terkejut ada banyak kisah-kisah dekat luar sana di mana orang hantar santau ke apa ke boleh membawa maut. Yes, kita yang mana beragama Islam sentiasa berdoa agar kita dijauhi daripada perkara-perkara tersebut. Alright, especially orang-orang yang ada iri hati ke, sakit hati ke, dengki ke apa dengan kita harap diorang tak pergilah sampai ke level macam tu, okay, dengan menggunakan sihir ke apa kan. Cuba slow talk lah kan, kalau tak puas hati ke apa kan, jangan main sihir-sihir dia. So cara apa yang dikongsikan kepada aku, cara diorang buat sihir ni is that salah satunya is diorang kena ada benda ataupun pakaian ke sesuatu yang kira macam terkena kesan peluh mangsa tersebut lah, daripada rambut ataupun pakaian ataupun tak kira lah apa pun yang ada berkaitan dengan apa yang kita pakai ataupun segala-galanya lah. So akan dibalutkan lah, lepas tu akan dibacakan beberapa mentera semua benda, and benda tersebut, okay, orang yang nak lakukan sihir ni akan tanam benda tu di tempat yang orang tak boleh jumpa, kerana benda tu dah ada pendamping jin yang bakal ganggu mangsa tersebut. So benda tu akan ditanam di sesuatu tempat yang orang tak boleh cari, sehinggalah kalau kata nak berubat ke apa, bila benda tu jumpa dan dilepaskan, maka putuslah pertalian tersebut, kira gangguan tersebut potonglah. Alright, itu antara benda yang paling asas lah boleh dikatakan. And kalau kata tak dapatlah barang-barang kepunyaan orang tersebut, dia ada juga daripada segi, okay, antaranya melalui makanan. Okay, dia akan memberi makanan-makanan kepada mangsa tersebut, dan bila mangsa tersebut makan, maka terkenalah sihir tu. And benda yang paling simple lah, paling teruk lah, kalau benda tu pun tak boleh buat, ialah ada satu jampi yang diorang gunakan botol air, dan lepas tu air tersebut akan disimbah di kawasan laluan mangsa tersebut, dan bila orang tu lalu je tempat tu, maka dia akan terkena sihir tersebut. So especially bab makanan ni kan, itulah macam diri aku sendirilah, kalau kata orang tu aku tak kenal ke apa ke, memang tak rapat ke, kalau dia bagi tiba-tiba lah, dia tak pernah share dengan kau makanan ke apa, yang tiba-tiba dia bagi makanan, aku jenis orang yang aku takkan makan. Alright, sorry to say lah, bukan apa, sebab aku sentiasa mengambil langkah-langkah berjaga. Kita tak tahu kan, makanan tersebut aku sama ada aku akan bagi pada orang lain ataupun siapalah, kira macam sedekah lah. Yelah, takkan buang dalam tong sampah, rezeki kot kan. And tapi itulah, yelah, ramai yang cakap dengan aku, alah makan je lah, bukan apa-apa pun kan, rezeki orang bagi semua. Tapi aku sentiasa ada perasaan cuak tu lah bila orang tiba-tiba bagi makanan. Lebih kurang macam itulah, right? So itulah antara sedikit background berkenaan sihir Al-Junun. So sekarang aku akan kongsikan dengan korang pengalaman yang dialami oleh Sapura yang terkena sihir Al-Junun. So kisah kita bermula dengan seorang gadis yang bernama Sapura yang berasal dari Terengganu. So Sapura ni sejak dia tamat zaman persekolahan dia, Sapura ni dia selalu mengidamkan ataupun bercita-cita untuk bekerja di Kuala Lumpur. Kerana bagi dia, dengan bekerja di Kuala Lumpur, dia dapat memperluaskan lagi kemahiran di dalam bidang pekerjaan yang dia minati. So Sapura ni mempunyai seorang kawan yang rapat yang bernama Kartika, yang telah lama pun bekerja di Kuala Lumpur. Okay, so kawan rapat si Sapura ni dari kecil lagi lah, diorang membesar bersama-sama di Terengganu. And then lepas tu seelok sahaja Kartika dan juga Sapura habis SPM, Kartika terus pergi ke Kuala Lumpur dan terus memulakan zaman pekerjaannya. So Kartika ni dah lama dah berada dekat Kuala Lumpur dan bekerja. Tapi on and off, Sapura dan juga Kartika sentiasa mengekalkan persahabatan diorang dengan berhubung, sama ada melalui telefon ke, WhatsApp ke, apa-apa sekalipun lah. Diorang make sure yang diorang sentiasa berhubung supaya pertalian di antara persahabatan diorang tak putus. Macam tu sekali betapa rapatnya Kartika dan juga Sapura. So pada masa yang sama, Sapura pun kadang-kadang tanyalah pada Kartika ada ke tak kerja kosong dekat mana-mana, dekat KL ke, mungkin dia nak try semua benda. So Kartika pun try lah, cuba sedaya upaya untuk mencarilah peluang pekerjaan untuk si Sapura, namun tak ada rezeki lagi. Alright, so
Yelah, kadang-kadang nak cari kerja ni bukan senang. Right, dia adalah banyak halangan-halangannya. So, Kartika pun cuba sedaya upaya untuk membantu Sapura supaya Sapura dapat mencapai cita-citanya untuk bekerja di Kuala Lumpur. So, selepas sekian lama Sapura berusaha untuk mencari pekerjaan di Kuala Lumpur, right, usaha, embak kata orang dulu-dulu lah kan, usaha si Sapura ni seperti ikan dalam tebat. Boy, kita peribahasa sikit. So seperti ikan dalam tebat ni, kira rezeki tu dah datang lah, dah tunggu nak ambil, nak sampai dah tu. Lebih kurang macam itulah, tak silap aku seingat aku lah peribahasa tu. Sapura pun mendapat panggilan daripada Kartika, and Kartika dengan penuh excitement, penuh semangat lah orang kata kan, macam tu kan, call Sapura kata, you, I got a job for you. Amboi speaking. So dia ada pekerjaan untuk si Kartika pula, untuk si Sapura ni. So Sapura pun dah excited lah. Yes, akhirnya setelah sekian lama, bertahun-tahun cuba untuk mencari pekerjaan di Kuala Lumpur, so akhirnya dia telah mendapat kabar yang baik daripada rakan dia sendiri yang berjaya untuk bercakap dengan bos dia. So Kartika kira bercakap lah dengan bos di syarikat yang dia bekerja tu, sebab bos dia kata dia nak cari orang. So alang-alang kebetulan Sapura pun nak bekerja di Kuala Lumpur, so dia nak tarik lah Sapura bekerja di syarikat tersebut. So Kartika standard lah, dia minta kat Sapura resume, everything. So si Sapura pun bagilah segala dokumen, segala resume untuk bos dia tengok and baca dan kaji dan macam-macam lagi lah. So akhirnya Kartika pun bagi tahu yang bos dia nak berjumpa dengan Sapura untuk kira ialah kena face to face lah kan. So dia suruh Sapura untuk datang ke Kuala Lumpur untuk ditemu duga. So Sapura pun menceritakan berita gembira tersebut kepada kedua ibu bapanya. So obviously ibunya memang excited lah untuk anak dia, sebab yalah, ibu dia dah tahu kan berapa lama Sapura nak bekerja dekat Kuala Lumpur ni, tapi masih tak kesampaian, dan akhirnya rezeki dia sampai. Tapi untuk ayah si Sapura ni, Pak Hanipa, Pak Hanipa ni tak berapa senang dengan keputusan yang diambil oleh anak dia sendiri. Sebab apa? Bagi ayah dia, dia takut sekiranya anaknya pergi ke Kuala Lumpur, takutlah yalah kat Kuala Lumpur ayah dia risau, especially bab lalai. Lalai dari segi apa? Dari segi agama, dari segi pendirian, semua benda tu. Dia takut dia kehilangan anak dia yang berada dekat rumah tu. Dia takut anak dia lalai dengan mengejar harta dan wang dekat Kuala Lumpur sampai lupa diri dia sendiri, and sampai dia lupa ahli keluarganya. So itulah risau ayah dia. Tapi Sapura cuba untuk meyakinkan ayah dia supaya yang perjalanan dia ataupun kerjaya dia di Kuala Lumpur untuk membantu kedua ibu bapanya. And then dia katalah, Sapura cakap lah, pada masa yang sama, lepas dia dah kerja everything all, kalau dia ada cukup duit untuk membeli rumah ke ataupun sewa rumah dekat Kuala Lumpur, dia nak kedua ibu bapanya pun follow sekali dan stay dengan dia dekat Kuala Lumpur. So selepas Sapura berulang kali cuba meyakinkan ayah dia dengan bantuan ibunya juga, akhirnya ayah dia mengalah lah. Okay, fine, kalau Sapura nak bekerja sangat dekat Kuala Lumpur, Sapura boleh pergi, tapi dengan syarat. Dengan syarat. So kira macam amaran lah bagi Sapura kan. So ayah dia berpesan, sekiranya once dia dah sampai Kuala Lumpur and dia dapat pekerjaan tersebut, ingatlah jangan lupa Tuhan, jangan lupa solat, sentiasa jaga diri dan berpakaian sopan dan segala ini. Jangan terikut-ikut dengan perangai sesetengah orang ataupun sesetengah individu yang berada di Kuala Lumpur. Right, and sentiasalah berhati-hati, especially dekat KL ni, macam-macam benda boleh jadi. So Sapura pun berjanji yang dia jaga diri dia and tunai segala permintaan ayah dia. And Sapura ni jenis orang yang bukan mudah untuk lalai. Sebab apa? Memang dari kecil lagi memang Sapura sentiasa dididik oleh kedua bapanya supaya sentiasa ingat Tuhan, jaga solat and everything all. So memang cara ataupun pendidikan Sapura dari kecil lagi memang dah terjagalah. So hari yang dinantikan pun tiba, di mana Sapura akan meninggalkan kedua ibu bapanya untuk ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. So di stesen bas tu, time tu Sapura dah nak naik bas tu. Selepas mendapat restu kedua ibu bapanya, akhirnya mereka bersalam-salaman, berpeluk-pelukan. Yelah, kokot mungkin lama lagi nak jumpa anak diorang. So akhirnya Sapura pun naik ke dalam bas dan memulakan perjalanan dia ke Kuala Lumpur. So selepas beberapa jam perjalanan dari Terengganu ke Kuala Lumpur, bukan main-main weh. Perjalanan memang jauh lah. Seingat aku, time aku pernah pergi Terengganu dulu, dalam adalah makan masa dalam 7
7 jam macam tu, 6 ke 7 jam macam tu kan, agak-agak macam tu lah. So memang perjalanan dia lama lah. So setibanya Sapura di Kuala Lumpur, dia telah disambut oleh rakan rapatnya ataupun kawan rapatnya, iaitu Kartika. Tapi dia pun sedar yang ada seorang lagi bersama dengan Kartika, which is rakan sepejabat Kartika, iaitu Tania. So Tania pun follow sekali lah. Ialah first diorang nak kena bawa si Sapura ni pergi ke syarikat yang diorang bekerja tu untuk ditemuduga oleh bos diorang. Okay, so Kartika pun tolonglah si Sapura ni ambil semua beg dia masuk dalam kereta, and diorang pun meneruskan perjalanan ke pejabat tersebut. Tapi persoalan dia is that takkan tak freshen up dulu ke kan? Jauh perjalanan, takkan terus pergi office kan? So of course adalah freshen up dia. Aku cuma meringkaskan cerita. Okay, kalau kot ada yang daripada korang yang terfikir takkan terus pergi interview kot, agak-agak tak mandi tak apa kan. So adalah dia freshen up sikit kan, mandi-mandi semua, lepas tu pergilah. Alright, so setibanya di syarikat tersebut ataupun di pejabat tersebut, bos si Kartika dan Tania pun memanggil Sapura untuk masuk ke pejabat dia untuk ditemuduga. So selepas dalam setengah jam macam tu, Sapura pun keluar dengan muka tersenyum kerana bos dia telah bersetuju untuk menawar pekerjaan tersebut kepada Sapura, and Sapura pun dengan happynya menerima tawaran tersebut. So Sapura akan melakukan beberapa kerja yang memang dia minati lah, iaitu basically most of it berkaitan dengan accounting. So dia akan buat accounting barang-barang dekat pejabat tersebut. So memang dalam bab ni memang Sapura memang pakar lah. So si kawan rapat si Sapura ni, si Kartika ni pun excited lah untuk si Sapura. Yang dia kata, okay, malam ni since hari ni hari Jumaat, so malam ni kita pergi lepak, kita pergi makan, minum, semua benda lah. And dia pun ajak Tania sekali. So Tania pun macam, okay, fine, macam tu lah. Alright, so bila malam tiba, time tu Sapura pun dah nak keluar. Sapura dah habis siap semua benda. And bila Sapura keluar, dia terkejut tengok kawannya si Kartika ni. Pakaian si Kartika boleh dikatakan menjolok mata. Amboi, sampai macam tu. Menjolok mata ke menjolok mata kot. Sorry lah, aku bahasa Melayu ni kadang-kadang fail sikit. Okay, aku minta maaf. So dia terkejut lah tengok pakaian si Kartika ni kan, dengan pakaian dress dia yang menonjol-nonjol, lepas tu dengan makeup over. So si Sapura ni pun pelik lah. Nak pergi lepak minum biasa je, kenapa sampai dressing macam ni kan? And Kartika pun pandang si Sapura, kau jangan buat aku malu pakai macam ni kan, agak-agak lah. So Sapura berpakaian macam biasalah, seluar labu, baju labu, and bertudung labu juga. Okay, so Sapura ni dia bertudung lah, alright, and Kartika free hair semua benda tu. So Sapura macam tak percaya lah, ini kawan aku ke? Macam bukan kawan aku ke? So Kartika cakap, dah lah, lambat lah, si Tania dah tunggu kita kat bawah. So fine, diorang pun turun daripada apartmen diorang, pergi ke kereta Tania, dan diorang pun memulakan perjalanan ke sebuah tempat yang kita semua tahu, iaitu di Pavilion. Pavilion mana? Pavilion Bukit Bintang lah, bukan Pavilion baru tu. Okay, so dekat Pavilion biasalah, dekat bahagian bawah tu kan ada banyak restoran, ada tempat minum dan sebagainya. So Kartika dan juga Tania pergilah kat satu restoran ni, tapi bukan nak kata restoran, dia lebih kepada bar. Okay, so bar biasanya orang yang bukan Muslim akan lepak kat situ lah. Untuk apa? Untuk minum apa? Minum arak lah, apa lagi kan. So pada awalnya Sapura rasa macam kurang selesa lah sebab tempat tak kena kan. Tapi mungkin yelah dia percaya kawan dia, dan dia ingat kawan dia dah biasa pergi tempat ni. So Sapura pun follow sekali. Dan Sapura pun tengok menu, dan dia pelik sebab dia kebanyakan menu dia lebih kepada minuman daripada makanan. Makanan dia sekadar chip macam tu ke. So Sapura pun tanya pada Kartika, aku nak order apa ni? Air ni semua aku tak biasa lah. So Kartika pun sebab dia pandang Sapura macam tu kan, so dia macam, tak apalah, kau boleh minum lah orange juice ni. So Sapura pun okay fine, orange juice. And then lepas tu Kartika dengan Tania pula bukan main, diorang order minuman-minuman lain yang pelik-pelik ni semua kan. So Sapura pun macam, kenapa nama air dia macam tu kan. Dan Kartika, kau jangan ambil masa campur lah benda-benda ni, kita dah biasa dah kan, kau just follow je. So selepas diorang dah order air tu, beberapa minit air diorang pun sampai. Okay, so bila air sampai, so macam biasalah Sapura pun minum air dia, orange juice tu. And tiba-tiba dia terbau yang kurang menyenangkan. So biasalah bau alkohol kan, bau macam beer semua benda tu, dia terbau benda tu. And then dia macam, ini bukan air arak ke? Dan Kartika macam gelak lah, kau ni janganlah macam-macam, biarlah kita orang dah biasa dah macam ni. So Sapura pun macam tak percayalah dengan apa yang dia sedang perhatikan, yang sahabat kawan rapat dia yang selama ni dia kenal, rupanya seorang yang
memang suka minum arak. So boleh dikatakan bergelas-gelas lah tambah dia kan. So Tanya pun tanyalah dekat Kartika, kawan you tak nak try ke? Dan Kartika jangan, belum lagi, masih awal lagi kan. Padahal waktu yang sama ialah bila diorang dah minum banyak, dah start mabuk, dah start high semua benda. So kadang-kadang diorang ingat diorang cakap tu slow, tapi boleh dengar si Sapura ni. So Sapura pun macam terasa lah dengan apa yang dicakapkan oleh Kartika tu. And selepas beberapa jam macam tu, tiba-tiba Sapura perasan macam ada seorang lelaki yang datang ke arah dorang. And bila dia tengok, rupa-rupanya lelaki tersebut merupakan bos si Kartika dan Tanya. So nama bos tersebut adalah Encik Ikram. Amboi, Encik Ikram. So dengan selamba, tak ada malu, tak ada apa, dia pun duduk kat situ. Dia pun order gak air mat. Dia pun selamba togak. And Sapura rasa memang time tu kurang selesa lah. So biasalah, berjam-jam kemudian, lepas dah minum apa semua benda tu, so diorang pun cakap dah habis kuat lah kan, otak dah weng lah. So Ikram pun time tu dah tak fikir apa. Tiba-tiba Ikram ni pergilah, kononnya letak tangan di atas bahu si Sapura. And Sapura dengan pantasnya sekali bagi penyempak pam dekat muka Ikram dan lari terus daripada bar tersebut. And then Ikram pun tiba-tiba tersedar lah, apa benda, apa yang dah berlaku kan. So Kartika pun macam, kenapa kawan aku macam ni kan, dia dah pergi sepak bos dia. So cepat-cepat waktu tu Kartika terbangun daripada tempat duduk dan kejar si Sapura. And Ikram pun turut sama juga kejar, tapi Tanya tak langsung bergerak. Dia just buat bodoh, dia buat tak reti kan dengan situasi pada waktu tu. So selepas Kartika berjaya jumpa si Sapura ni, so Kartika cubalah terang kat dia, ni memang cara dia semua benda. Dan Sapura cakap dia kecewa lah dengan sikap kawan dia tu. Tapi yelah, dia dah tahu kan benda ni, masing-masing dah tahu. Dan Sapura just bagi nasihat supaya stop lah benda-benda ni semua kan. Dan Ikram pun datang ke Sapura, dan Ikram pun meminta maaf atas apa yang telah berlaku, dan dia menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Tapi siapa yang sangka, rupanya pada malam tu apabila si Ikram kena sepak dengan si Sapura ni, dia ibarat macam tersedar tau daripada apa yang dia lakukan. Dan pada waktu tu Ikram terus macam, you know what, aku nak balik dulu, aku tiba-tiba rasa tak sedap hati, and entahlah, aku just nak balik lah. Alright. So Kartika pun disebabkan insiden tersebut, mood pada waktu tu pun dah macam down sikit. So diorang pun end up terus balik lah. Alright. Tak nak bincang pasal apa yang telah berlaku semua benda tu. So setibanya di rumah ataupun di apartmen si Kartika ni, time tu diorang tengah freshen up diri semua. Pada waktu tu tiba-tiba Sapura macam tergerak hati dan tanya pada Kartika, kenapa sewaktu Encik Ikram datang duduk bersama dengan kita, muka Tanya tiba-tiba berubah, macam dia tak selesa bila Ikram duduk bersama. So Kartika pun menceritakanlah di sebalik kejadian tu semua, ataupun di sebalik semua benda tu, rupa-rupanya Tanya ni pernah ada something lah dengan si Ikram ni. So consider macam bercinta-cinta, berkapal-kapal macam tu lah. Tapi benda tu tak berjaya kan. So diorang consider break up. Tapi Ikram ni jenis yang yelah, break up lah, tapi aku still nak lepak dengan orang-orang aku kan, ataupun rakan-rakan. So pada waktu tu memang time tu Kartika dan juga Ikram consider rapat. Dia bukan couple ke apa, tapi memang rapat. Sapura pun macam, boleh ke? Korang tak rasa pelik ke? So macam Kartika dia macam tak kisah lah. Dia dah bincang dengan Tanya semua. Tanya pun macam okey je, tak ada isu pun. So akhirnya Sapura pun macam okey lah, fine. And then dia still sempat untuk menasihati Kartika supaya ubahlah cara dia. Janganlah terikut-ikut sangat dengan dengan benda-benda minum arak ni, semua benda ni lah. So Kartika pun cakap, yelah, nanti bila sampai masa nanti aku berhentilah semua benda tu. Macam mana alasan yang macam tu kan. So setelah apa yang dibincangkan oleh si Sapura dan Kartika, akhirnya diorang pun pergi tidur, everything all. Dan macam biasa, Sabtu Ahad diorang pergilah membuat penyediaan untuk si Sapura untuk pergi ke kerja pada hari Isnin. So tibanya hari Isnin, Sapura pun melaporkan diri ke pejabat tersebut. And pada waktu itu, waktu dia masuk pejabat dia, si Ikram ni panggil lah Sapura masuk ke office dia sebab dia nak cakap sesuatu lah. Again, Ikram meminta maaf kepada Sapura dengan apa yang telah dilakukan. Ialah bukan benda yang betul lah. Padahal diorang baru berjumpa dan si Ikram dah buat benda tu. Tapi ia telah memberi satu kesedaran kepada Ikram yang dia memang decide untuk berhenti buat semua benda-benda tu. Dan kira macam, yelah, insaf lah, senang cerita. So lepas Ikram dah bagi tahu apa yang dia hajatkan semua benda tu, so lepas tu yelah, dia start lah agihkan tugas kepada Sapura. And then Kartika dan juga Tanya juga membimbing Sapura dan macam mana nak buat kerja-kerja ni semua. So macam biasalah, progress si Sapura ni lepas dah lama macam tu, dah biasa dengan pekerjaan dia.
and dia dah start biasa dengan tempat dia di KL. Tapi walau apa pun yang dah berlaku, okay, walaupun dia dah bekerja di KL semua benda, dia still tak pernah lupa untuk menelefon ataupun cek khabar kedua ibu bapanya, and then sekali-sekala dia akan pulang ke kampung untuk menziarahi kedua ibu bapa dia, and dia sentiasa berpegang ataupun sentiasa ingat pada pesan ayahnya supaya jangan lupa Tuhan, jangan lupa solat, and dia still maintain semua benda tu, cara pemakaian dia, cara diri dia, semua benda tak berubah walaupun dah hampir 2 tahun dia dah bekerja di Kuala Lumpur. So disebabkan Sapura ni cara dia bekerja rajin, jujur and semua benda tu, dia tak pernah slack dengan pekerjaan dia. Sampai satu tahap dia diiktiraf oleh pihak atasan atas kerja yang baik yang telah dilakukan oleh Sapura. Satu benda yang bila si Kartika dan juga Tania tengok macam, aku dah lama kerja kat sini tapi tak pernah pula diiktiraf oleh pihak atasan kan. Tapi yalah, si Kartika malah nak fikir pasal benda tu. Sebab tu hal Sapura, Kartika dan Tania hanya melakukan tugas diorang lah macam biasa. Tak ada nak fikir pasal iri hati ke apa benda. Tapi ada satu benda yang di sebalik, walaupun yalah kerja-kerja tu semua, tapi rupa-rupanya ada satu benda yang tengah berlaku, iaitu hubungan di antara Ikram dan juga Sapura semakin rapat. Sehingga kan kadang-kadang Kartika pun macam diketepikan. Tapi yalah, Kartika tak menunjuk apa-apa. Yalah, sebab diorang punya hubungan pun bukan nak kata bercinta-cinta ke apa kan. Dia sekadar antara bila dekat office, antara bos dengan pekerja, and then bila luar office macam kawan macam tu. Tak ada lebih, tak ada apa pun. Itu memang Kartika dah tahu dah. So over time Kartika pun tanyalah dekat si Sapura ni, kau selalu keluar dengan Ikram ni tak apa ke kan? Kau tak risau ke Tanya tiba-tiba attack kau ke apa ke? Dan si Sapura pun cakap lah, bukan kau cakap yang si Tanya ni dah lama break ke dengan si Ikram? And then plus aku keluar dengan dia pun bukan pasal apa, memang sekadar macam kawan macam tu kan. Dan Kartika pun macam yo je kau keluar macam kawan, selalunya keluar dengan kita semua, tapi kali ni keluar dengan dia je. Walaupun kau keluar siang hari, malam memang kau tak keluar lah kan, cerita dia. Dan si Sapura pun ni macam dia ibarat macam tersenyum sinis lah macam tu lah, tersenyum-senyum macam tu. Tak adalah, tak ada apa-apa pun antara Ikram dengan dia. Hari demi hari berlaku macam biasalah, macam tak ada apa-apa. Dan tiba-tiba satu hari ni lah, nak dijadikan cerita pada suatu hari ni, ketika si Sapura melakukan, tengah fokus dengan kerja dia untuk buat report dia semua, dan si Tanya datang dekat dia. Dia kata, kau perasan makin rapat dengan si Ikram. Dan Sapura pun macam, tak ada, biasa-biasa macam tu je. Dan apa lagi, si Tanya ni pun tak ada, jangan ingat aku buta, aku tahu, aku tengok, aku perhati je korang. Kan, kau jaga-jaga lah dengan si Ikram tu, kadang-kadang kau boleh percaya. Dan lagi satu, sebelum kau datang sini, si Kartika tu memang dah lama rapat dengan si Ikram tu. Dan kau tiba-tiba potong line dengan kawan kau pun kau jaga juga. Mana tahu tiba-tiba dia buat something kat kau ke apa ke. Dan time tu si Sapura marah lah, apa hal kau cakap dekat member aku macam tu kan? Aku dah kenal si Kartika ni lama, yang kau tiba-tiba tuduh dia macam-macam, kenapa? Dan Tanya pun cakap, aku saja je bagi tahu, sebab aku, walaupun kau kenal si Kartika tu lama, tapi aku kenal dia lebih mendalam lah kan. So si Sapura ni macam tak percaya dan malah nak fikir lah. Dia kata, dah lah, aku malah nak cakap dengan kau, kau ni saja nak menyakitkan hati aku semua benda kan. So Tanya pun belah dari situ dengan kata, aku dah bagi amaran kat kau, so terpulang pada kau nak dengar ataupun tidak. Alright, so Tanya pun ke belakang dan just abaikan si Sapura tu. So tadi korang boleh tengok tadi semua drama-drama, and then semua pengalaman Sapura daripada time dia dekat Terengganu sampailah dia bekerja dekat KL, berkenalan rapat dengan Ikram, everything all, sampai Ikram pun menjadi orang yang berubah lah 360 selepas jumpa Sapura ni. And Ikram berasa amat bersyukur kerana dapat berkenalan dengan si Sapura ni, kerana ia telah mengubahkan diri dia daripada seorang yang kaki minum sampailah dia decide untuk stop semua benda tu. Lepas dah kena sepak baru nak sedar. So sekarang ni kita masuk part yang misteri dan juga seram. So pada suatu hari ni, ketika Sapura masuk ke office, Ikram tersedar sesuatu yang tidak kena dengan si Sapura ni. Kerana dia nampak macam mata dia seolah-olah tak cukup tidur, and dia nampak macam mood si Sapura ni sentiasa kurang baik. Alright, and then kadang-kadang bila dia try text si Sapura, cuba call Sapura macam tak layan. So dia decide untuk panggil Sapura untuk ke pejabat dia. So Sapura pun pergilah ke pejabat dia. And lepas tu dia suruh Sapura duduk, and
dia pun tutup pintu pejabat dia, and dia bertanya pada Sapura apa yang dah jadi. Kita ni bukan hal pejabat, ni hal peribadi. Selalunya kalau teks ke call ke ataupun ajak keluar ke, selalu tak ada isu, kenapa tiba-tiba berubah. So Sapura pun cakap tak ada apa-apa lah, penat lah ni semua kan. So Ikram cubalah untuk try nak kira macam buka cerita lah, tapi in the end Sapura pun macam still tepis. Segala soalan yang ditanya oleh Ikram semuanya ditepis. So lepas tu Ikram pun dah macam okay lah, fine, kalau macam tu rasa Sapura, dan Ikram takkan cakap tanya apa-apa lagi lah. Alright, just kalau ada apa-apa yang tak kena, tolonglah beritahu Ikram. So Sapura pun macam okey lah, baiklah, tak ada hal. So Sapura pun keluar daripada pejabat tu. Lepas dah seharian bekerja macam tu, Sapura pun pulang ke apartment yang dia stay dengan Kartika tu. So rupa-rupanya punca kenapa Sapura sentiasa kelihatan penat bukan dalam mood yang baik. So rupa-rupanya Sapura ni sentiasa kekurangan tidur. Disebabkan apa? Sapura sentiasa diganggu oleh sesuatu yang dia sendiri tak boleh faham tau. Selalunya si Sapura akan berada di rumah bersama dengan Kartika, tapi sejak kebelakangan tu, dalam sebulan lebih macam tu, Kartika sentiasa bila waktu malam je akan keluar daripada rumah, and then akan balik dalam 3-4 pagi macam tu. So Sapura ni end up bila waktu malam je dia akan berseorangan. So bila Sapura ni berseorangan, dia sentiasa terdengar seolah-olah ada benda berada di dalam rumah. Okey, seperti ada orang berada dalam rumah. Tapi bila Sapura pergi cek satu rumah tu, dia tak jumpa apa-apa. Tu satu. And then bila lepas dalam pukul 10, pukul 11 malam macam tu, bila Sapura masuk ke bilik dia untuk tidur, dia terasa seperti ada orang yang tidur sebelah dengan Sapura. Dia terasa macam ada berat ataupun ada benda yang memang kat belakang dia lah, sebab Sapura tidur miring. So dia rasa macam ada benda kat belakang dia. Bila pusing dia tak jumpa apa-apa pun. And ketika bila Sapura dah tidur everything all, ada satu masa ni di mana tengah dia tidur, tiba-tiba mata dia terbuka, right? Mata dia terbuka, tapi masalah dia badan dia tak boleh bergerak. So badan dia tak boleh gerak, tapi dia nampak seolah-olah di bahagian tepi dinding di kawasan di dalam bilik dia, seolah-olah ada makhluk yang sedang berdiri dekat situ memerhatikan Sapura. And Sapura dalam keadaan takut, dia try nak baca doa, dia try nak buat something, tapi tak boleh. Ibarat macam badan dia kaku. And perlahan-perlahan dia nampak makhluk tu bergerak ke arah dia, sampai satu tahap makhluk tu berada di atas dia and sedang memandang Sapura. And pada waktu tu Sapura macam dah tak boleh brain, dah cuba untuk bangun daripada keadaan yang lumpuh tersebut. Sampai satu tahap dia akan tutup mata pejam lama-lama, and akhirnya bila dia buka barulah everything okay, tapi dia dah berpeluh habis lah. Alright, and apa yang dia lihat tu memang macam real. Okay, walaupun lepas dia bangun tu dia tak jumpa apa-apa dalam rumah dia. So benda ni berterusan daripada seminggu, 2 minggu, 3 minggu, and sampai satu tahap yang dia dah macam letih sebab tak cukup tidur. And bila dia nak tidur, dia rasa takut. And dia selalu bila dia jumpa dengan Kartika, dia akan tanya, Kartika, you selalu pergi mana? Malam je tak ada. So Kartika cakap, I selalu jumpa kawan I, dan plus kita jumpa, kita lepak ada je pukul 3-4 pagi I balik. Sapura sedarlah memang waktu-waktu macam tu pun memang si Kartika balik. Tapi bila Kartika balik, dia tak nak lah kacau Kartika. Yelah, dah balik everything all, and dia tahu yang Kartika still masih lagi mempraktikkan kehidupan yang keluar berkelabing, minum semua benda tu. Dia ceritalah dekat Kartika apa yang sedang berlaku dalam rumah tu. Dan Kartika pun cakap, selama aku stay rumah tu tak ada pun apa-apa gangguan, tak ada yang kena kacau ke apa ke kan. Sapura pun rasa macam pelik tau. Sebab over time, benda tu macam makin lama makin teruk tau. Daripada pada awalnya hanya bunyi-bunyian sehingga penampakan. And then ada beberapa insiden mana dia terasa seperti ada sesuatu yang bisik di telinga dia. Okay, seperti ada percakapan macam tu yang kuat tau. And prestasi kerja dia makin menurun. Sebab apa? Dia sentiasa lupa tau, buat sesuatu. Dia lupa buat ni, dia lupa buat tu. Sampai satu tahap Ikram pun nak sakit hati dengan dia. Dan Kartika pun tanya, you kenapa ni lately teruk sangat macam ni kan. Si Sapura ni pun tak tahu macam mana nak explain dekat Kartika, sebab dia dah bagi tahu yang dia selalu ada benda-benda macam ni. Tapi bila Kartika dekat rumah, Kartika tak rasa pun apa-apa kehadiran. Dia rasa macam rumah tu normal. And then sambil Kartika dengan si Sapura sedang bincang pasal benda tu, dan Sapura terpandang Tanya. Dan Tanya seolah-olah macam mengendap si Sapura. Dan Sapura pun tanya, kau tanya si Kartika lah, kau rasa aku kena sihir ke? Dan Kartika macam, sihir?
come on lah, kita kat KL, apa you ni sembang pasal sihir? Cik, tak ada lah. Kebelakangan ni aku dah banyak kali kena amaran dengan si Tanya. Tanya selalu cakap berjaga-jaga dengan kau lah, kau sakit hati lah sebab aku keluar dengan Ikram semua. Ya ke? Dan Katika macam, apa benda kau merepek? Aku kawan baik kau lah, kenapa yang kau fikir sampai macam tu? Tanya sini kau. So Tanya pun hendak kena panggil kau. Kau cakap apa dekat kawan aku kan? Macam ni kau hajar kau semua. Dah lah jadi gaduh. Ikram terpaksa keluar dari pejabat dia untuk leraikan pergaduhan tersebut. So lepas dah everything semua dah reda sikit, dan Ikram tanyalah apa dah jadi. So Katika pun explain dekat si Ikram yang si Tanya ni bawa mulut kata Katika cuba buat sesuatu dekat si Sapura lah apa benda. Dan Ikram macam, buat apa yang dah berlaku sebenarnya? So in the end Katika pun cakap, alah kau selalu keluar dengan Sapura, kenapa kau tak tanya dia? Dan Sapura pun cakap, tak sebab I memang tak bagi tahu dia apa yang dah berlaku. Ikram pun dah jam lah. Dia memang dia tak tahu apa-apa kan. Dan tiba-tiba kena bawa, kena drag dalam benda ni. So memang dia jam lah. So in the end dia decide untuk panggil Sapura masuk ke pejabat dia untuk ceritakan apa sebenarnya yang dah berlaku. So Sapura pun menceritakan apa yang dah berlaku selama sebulan macam tu di dalam rumah dia, ke atas diri dia, everything all. Ikram jenis yang pemikiran yang moden lah orang kata kan. Dia bukan nak kata tak percaya pada sihir-sihir ni, tapi dia suruh Katika pergi doktor, pergi check kok ada benda yang tak kena ke apa ke kan. So Sapura pun macam okey lah, fine, pergilah doktor tu check. Bila doktor check everything all semua, lepas Sapura dah cerita semua benda, doktor kata tak ada apa yang luar biasa dengan kesihatan Sapura. Semua elok je, otak pun okey, tak ada apa-apa isu dengan kesihatan dia. So Sapura macam memang dia syak lah, macam ada benda tak kena kan, especially mungkin ada gangguan-gangguan makhluk halus and everything. So Ikram pun time tu dia teman si Sapura untuk pergi check up tu. Dan bila Sapura explain dekat Ikram pun macam, tak, mesti ada penjelasan, mesti ada benda yang tak kena, mungkin tak cukup tidur ke apa benda. Dan si Sapura cakap memang tak cukup tidur lah, dah selalu kena kacau kan. So Ikram pun macam okay, fine, dia tak nak gaduh everything all. Dia kata okay, apa kata you ambil cuti, you tenangkan diri you, alright, you balik kampung ke apa untuk relaxkan diri lah. Right, so Sapura pun macam okay, fine. Dia terima tawaran tersebut and dia bagi tahu Katika yang dia nak balik kampung untuk merehatkan diri untuk seminggu. So selepas dah habis itu, so Sapura pun pulang ke Terengganu. Alright, so ingat pada awalnya semua benda akan jadi elok, tapi rupanya benda lagi teruk dia. So selepas Sapura dah dapat cuti, tengok dia pun memulakan perjalanan pulang ke Terengganu. So dia ingat dalam bas tu dia bolehlah tidur sekejap ke apa, yalah perjalanan jauh kan. So dia ingat dia boleh merehatkan diri. Tapi walaupun dia dalam perjalanan pulang ke Terengganu, di dalam bas bila dia tidur, dia termimpi benda-benda pelik tau. Antara salah satunya lah, dia tidur, tiba-tiba dia mimpi bas tersebut accident dan dia bangun dalam keadaan terkejut dan menjerit. Dan bila dia menjerit, orang dalam bas pun terkejut lah kan, apa hal. And then dia perasan macam sekeliling semua usah dia. Dan dia dah start macam malu. And tu bukan beberapa insiden, tu hanyalah satu insiden yang berlaku dalam bas. Dan kejap-kejap dia ternampak seolah-olah ada benda yang mengikori bas tersebut. Nampak macam ada lembaga di tepi tingkap bas tersebut, dan macam-macam lagi lah. Sampai kan end up yang dia fikir dia boleh rest diri dia, alas tak rehat langsung. Dia terus macam berjaga je all the way kan, dari time dia kat Kuala Lumpur sampailah ke Terengganu. Bila dia sampai Terengganu, ialah kedua ibu bapanya berada dekat stesen bas untuk jemput dia. Tengok keadaan Sapura dalam keadaan yang terlalu penat, terlalu letih. So ibu dia dah risau apa yang dah jadi kan, semua benda. Tanya Sapura everything all. So Sapura pun menceritakan apa yang dah berlaku. Tapi pada waktu yang sama, ayah dia berfikiran mungkin disebabkan Sapura terlalu letih dengan kerja dia sampai dia start terbayang-bayangkan semua benda ni. Ayah dia pun bawa Sapura pulang ke rumah. So at first semua nampak macam okey lah, Sapura bersembang dengan kedua ibu bapanya macam biasa, everything all. Panjang hari demi hari dia ada dekat situ, sentiasa ada perubahan demi perubahan ke atas diri Sapura tau. Ada satu hari ni waktu malam, ketika lalu bilik si Sapura ni, dia terdengar seolah-olah ada orang bercakap di dalam bilik tersebut. And dia tahu itu suara Sapura, tapi Sapura bercakap dengan siapa? So bila ibu dia mengendap dengan perlahan-lahan, dia nampak seolah-olah Sapura sedang bercakap sorang-sorang dalam bilik tersebut. Tak ada lah nak kata ada earphone ke apa, memang tak ada lah. Tapi dia ibarat macam marah dengan sesuatu kan. Jangan kacau aku lah, kenapa kau ni lah, macam tu lah semua benda tu kan. So mak dia dah start risau and bagi tahu Pak Anipah. So Pak Anipah macam tak tahulah, ni memang nak kena check ni. So end up satu hari ni Pak Anipah decide untuk bawa Sapura pergi ke hospital untuk check keadaan dia, sama ada apa-apa yang
tak kena dengan diri dia. So, selepas doktor check everything on, doktor mengesahkan yang tak ada apa-apa isu dengan kesihatan Sapura. So mak dia cakap mungkin kita kena bawa dia pergi berubat, mungkin ada benda yang tak kena kot. Dan ayah dia tengok Sapura macam dia duduk kat situ kan, mata lebam, ibarat hanya di dalam zon dia sendiri. So ayah dia cakap, okey, apa kata macam ni lah, esok kita pergi jumpa ustaz ataupun kita pergi ke perubatan Islam untuk cek keadaan Sapura. Bila ayah dia dah plan untuk bawa Sapura ke tempat perubatan Islam pada keesokan harinya, pada malam tu berlakulah insiden-insiden yang pelik. Antaranya tiba-tiba tengah diorang tidur, tiba-tiba diorang terdengar jeritan yang teramat kuat daripada bilik Sapura, and diorang nampak Sapura meracau-racau kan, macam tak kena, histeria macam tu. And then bila ayah dia tenangkan dia, dia tiba-tiba okey, dan tiba-tiba dia terbuka mata dia dan tanya, mana aku kat mana ni, kau siapa? Tiba-tiba dia tak ingat siapa yang ada dekat rumah tu, and dia tersenyum sorang-sorang, dia tergelak sorang-sorang. Dah sampai tahap macam tu tau. So in the end, ayah dia still sebelum, ialah tengah malam kan, bawa dia pergi hospital. Dia tengah still lah meracau semua benda kan. So end up doktor bagi dia cucuk untuk tenangkan diri dia. So lepas dah tenang everything on, doktor kata ada benda yang tak kena, sebab dia macam terkena histeria macam tu kan. So doktor kat situ pun nasihatkan Pak Nipa untuk bawa lah ke mana-mana perubatan Islam untuk cek kod-kod ada benda yang tak kena. So pada keesokan harinya, bila Pak Nipa bawa si Sapura pergi ke salah satu perubatan Islam dekat Terengganu, bila ustaz tu pandang, sebelum Sapura sempat masuk, ustaz tu dah pandang and suruh Sapura berhenti dekat luar tu, and dia pandang Sapura lama macam tu tau, macam pandang, and then terus dia kata cepat bawa masuk sebab ada benda yang tengah berdamping dengan Sapura. Boy, ustaz tersebut cuba mengubati Sapura dengan bacaan ruqyah everything all. And again, Sapura tiba daripada lemah macam tu terus terbangun and then start meracau. And suara Sapura time tu daripada suara wanita yang biasa tiba-tiba start menjadi garau, start menjadi kasar. Okey, seolah-olah bukan Sapura yang sedang bercakap dengan ustaz tersebut. So ustaz tu pun tanyalah macam-macam soalan, and siapa kau, kenapa kau buat macam ni, everything all. And makhluk tersebut ataupun makhluk yang berada di dalam badan Sapura pun bagi tahu dia telah dihantar oleh seseorang untuk mengganggu Sapura sampai dia jadi gila, and kalau boleh sampai dia end up bunuh diri ataupun something lah, sampai mati. Dan ustaz tu pun macam astaghfirullahalazim, apa yang dah berlaku ni, macam mana boleh sampai tahap macam ni. So yelah, komunikasi bersama dengan jin lah kan, tak apa lagi kan. So jin tu pun cakap lah, si Sapura ni dah kena sihir lah apa semua benda tu. So ustaz sebut dah tanya, cubalah tanya dari siapa, tapi jin tu tak nak sebut siapa yang bertanggungjawab atas perkara tersebut. Selepas dibacanya ayat-ayat suci Al-Quran, lepas tu dibacakan ruqyah non-stop kan, sampailah satu tahap di mana jin tersebut rasanya dah mengalah. So akhirnya jin tu sebut satu nama. Korang rasa nama siapa? Teka drop dekat live chat ke apa, teka siapa orang tu. So korang mesti ingat Tanya punca dia kan. Yelah, sebab Tanya ada isu dengan Ikram, and then dia siap bagi warning and everything. Tapi tak, sebenarnya orang yang menajalkan si Sapura adalah kawan rapat dia sendiri, iaitu Kartika. So mengikut apa yang diceritakan, rupa-rupanya Kartika ni tak senang hati dengan Sapura. Sebab apa? Pada awalnya ialah Kartika consider antara salah seorang pekerja yang terbaik lah kononnya di syarikat tersebut. And bila Sapura masuk, Sapura ialah fokus dia dekat kerja and everything all. Sampai satu tahap even pihak atasan mengiktirafkan si Sapura and Kartika dan juga Tanya diabaikan. So rupa-rupanya time Tanya bagi amaran dekat si Sapura, sebab apa? Tanya dah tahu perangai Kartika, sebab benda ni si Kartika ni pernah buat pada pekerja yang dulu, di mana pekerja tersebut pun sama, cemerlang lah dalam kerja dia, cemerlang dengan kerja dia, sampai satu tahap dia ajak Tanya untuk follow dia untuk menyihirkan orang tersebut. Sampai tahap tu ustaz tu dapat kena pasti yang sihir tersebut dia merupakan sejenis sihir, iaitu sihir Al-Junun. So sihir Al-Junun seperti apa yang aku cakap tadi di awal video tadi, merupakan satu sihir di mana ia akan mengganggu seseorang itu sampai tahap dia lupa ingatan, dia
start nampak benda-benda pelik, and sampai satu tahap dia ibarat macam orang gila tau dia punya ni. Sebab dalam fikiran dia nampak macam-macam benda tapi orang sekeliling tak nampak apa-apa. And kalau macam kata Sapura lambat sedikit, dia boleh sampai satu tahap ia boleh mengakibatkan benda yang tak bernasib baik lah untuk si Sapura. Macam apa yang aku cakap tadi, sampai satu tahap dia nak cuba untuk buat Sapura sampai kira macam bunuh diri ataupun sampai matilah macam tu, sampai that level. Okay, so in the end ustaz tu tanya macam manalah benda tu boleh berdamping dengan Sapura everything all. So rupa-rupanya yes, Sapura ni dia very particular ataupun dia sensitif sikit bila bab-bab pakaian dia ataupun sikat dia. Dia sentiasa simpan di satu tempat dan dia sorok. So dia sentiasa sorok barang-barang peribadi dia. Dia tak nak ada orang sentuh atau apa-apa. Tapi yelah, housemate kan, boleh dapat je benda-benda macam tu kan. Tapi disebabkan Kartika jenis orang yang sentiasa, yelah, dia bilik dia sentiasa dipenuhi dengan bacaan Al-Quran tiap-tiap malam, solat tak tinggal and everything all. So ada sekali ni boleh dikatakan Kartika try menggunakan pakaian yang dipakai oleh Kartika, namun benda tu somehow for some reason tak jadilah. So in the end bomoh yang si Kartika jumpa ni menggunakan satu teknik lain, iaitu melalui makanan. So in the end Kartika beli satu makanan ni and then dia membuat satu jampi ni semua, and then Sapura pun makan makanan tersebut. Bila dah makan, maka terkenalah sihir tersebut. Lepas ustaz tu start mengubati si Sapura dengan bacaan ruqyah and everything dalam tempoh berminggu-minggu jugalah, sampai satu tahap Sapura terpaksa call office, kata dia terpaksa ambil cuti yang lebih panjang akibat kesihatan semua. Tapi dia bagi tahu lah Ikram on the side apa yang sebenarnya tengah berlaku. So akhirnya sampai satu tahap yang memang Sapura akhirnya pulih sepenuhnya. Dia bagi tahu Ikram dia tak nak pulang ke KL dah, sebab antara sebab-sebab yang dah berlaku, and dia decide untuk tinggal di Terengganu. So Ikram pun at the same time, ialah sebab dah ada perasaan terhadap si Sapura ni, so Ikram pun pergi all the way ke Terengganu untuk meminang si Sapura, sampai macam tu. So in the end apa yang aku boleh kongsikan ni dari cerita ni lah, based on apa yang diceritakan pada aku, Kartika ni lepas insiden tersebut dah tak jumpa tau. Sebab apa? Ikram ada pergi ke rumah Kartika untuk ambil barang-barang si Sapura. Rumah tersebut macam tak ada orang, macam dibiarkan, sebab dia menggunakan management punya kunci untuk buka pintu tu. Rumah tu seperti ditinggalkan, tak ada orang dalam rumah tu. So Ikram pun mengambil semua barang-barang si Sapura tu. Tapi si Ikram ni notice satu benda, is that bila dia masuk ke rumah tu, dia terasa seram sejuk dia lain macam tau bila dia masuk rumah tu. And dia cepat-cepat ambil semua barang peribadi si Sapura and yalah, bawa balik all the way back to Terengganu. So akhirnya Sapura dan juga Ikram berkahwin, and macam aku cakap, sampai ke hari ini Sapura tak tahu apa dah terjadi pada kawan dia. And again, dia tak sangka yang rupanya yang mendajalkan dia adalah kawan dia sendiri. Epic part is, sebab tu perkahwinan diorang, apa yang diceritakan, sebab tu perkahwinan diorang, Tanya pun ada dekat situ. Bila si Sapura approach Tanya and tanya kenapa benda ni berlaku and everything, also Tanya bagi tahu, time aku warning kau dalam keadaan macam tu sebab apa? Aku terlalu marah dekat kau sebab kau terlalu mudah percaya pada seseorang, and kau sampai satu tahap yang kau tak nak dengar amaran aku and everything all. So yes, benda macam tu yelah kawan rapat, and kau dah kenal kawan tu dah lama, and kau tak expect pun nak buat macam-macam kat kau. And Tanya pun explain, aku tak kisah kau bersama dengan Ikram ke apa, sebab benda tu kita putus baik. So Tanya pun menceritakan kepada si Sapura yang Kartika memang ada bagi tahu dia yang dia nak buat sekian, tapi dia tak boleh bagi tahu sebab takut kot si Kartika ni akan buat apa-apa dekat dia. Sebab itulah bila Kartika dengan si Sapura sedang macam berbincang everything all, pada waktu itulah yang Sapura nampak Tanya macam pandang-pandang dekat diorang berdua tau. Dia ibarat macam nak kata warning, bukan warning lah, tapi lebih kurang macam tu lah. Alright, so in the end, kisah ni apa yang aku boleh kongsikan kepada korang is that mungkin dia tak ada lah nak kata seram ke tahap mana lah, tapi bila kita bercakap pasal sihir ni, dia seram dia lain tau. Bukan seram lebih kepada hantu tu tersebut, tapi lebih kepada bahaya yang ia boleh membawa kepada diri kita tau. So seperti mana yang video-video sihir, kisah sihir yang aku ceritakan,
sentiasa ada impact yang negatif terhadap seseorang, sama ada orang tu akan sakit, orang tu akan jadi tak betul ataupun macam-macam lagi lah. Alright, bila cerita pasal sihir ni. And then benda yang paling menyedihkan adalah apabila kawan rapat sendiri yang melakukan benda tu terhadap korang. So bagi aku personally, benda ni ialah it's subjektif lah, alright. Kadang-kadang bagi aku, entahlah, dia perasaan masing-masing, isi hati orang berlainan tau. So bagi aku, kita hanya boleh berjaga-jaga lah. So kalau contoh macam kita, kalau kita ada sesuatu yang lebih ke apa, kita jangan terlalu menunjuk ataupun terlalu bongkak dengan sesuatu yang kita ada, kerana kita tak tahu perasaan seseorang tu. Mungkin dia akan start iri hati lah, apa semua benda, dan tak asal-asal kita kena sesuatu. Okay, and yes, dalam cerita ni, ini insiden antara beberapa insiden yang berlaku macam ni. Tak semua kawan-kawan ataupun ahli keluarga ke apa, tak kira lah, sekalipun yang ada niat macam ni sampai tahap macam ni, selagi kita berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip yang kita dididik dari kecil lagi, insya-Allah kita tak akan sesekali terfikir ataupun cuba mendekati sihir ni. Alright, so aku harap korang enjoy dengan kisah pada hari ni. Yes, aku first things first is that ialah lepas minggu last week aku tak dapat mengeluarkan konten kisah seram and everything all. So aku nak berkongsikan kisah sihir ni sebab ialah kisah sihir pun aku dah lagi lama tak kongsikan. So aku harap kisah pada hari ni lebih kepada kesedaran, lebih kepada pasal sihir-sihir yang ada dekat luar sana. Kita sekarang hidup di dalam dunia yang moden, and ramai yang kita dekat luar sana terfikir macam benda-benda macam ni mana ada lah, tapi tak. Okay, selagi adanya manusia, selagi adanya bumi ni, selagi adanya orang-orang yang mempraktikkan sihir, maka sihir tu tetap akan ada sampailah hari kiamat. Dia lebih kurang macam itulah. Okay, alright, so sampai hari ni saja kisah sihir yang aku kongsikan dengan korang. Aku harap korang enjoy dengan kisah aku pada hari ni. Kalau ada sebarang kekurangan atau ada benda yang tak kena, aku memohon maaf. Okay, kalau ada benda yang korang rasa aku boleh perbaiki, korang boleh drop di komen di bawah, and korang boleh bagi tahulah feedback korang, apa benda yang aku boleh perbaiki semua. InsyaAllah aku akan perelokkan lagi penyampaian cerita aku. Kalau penyampaian cerita aku tak kena ke apa, tak kisahlah, apa-apa sekalipun, feedback korang teramat aku hargai. Okay, so macam aku cakap tadi, kalau korang suka pada video pada hari ni, korang boleh tekan butang like di bawah. Kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe. Jangan lupa bell notification di tepi dia, supaya mana-mana video baru aku uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. Assalamualaikum.